Okey, so kita sambung. Ni contoh 11. Ingat lagi kan hukum gas. Hukum gas apa yang kita belajar? Last week kita belajar hukum gas apa? Apa nama hukum? Nama hukum gas tu? Respon. Hukum. Hukum apa? Hukum gas. Ada 3 hukum. Boy. Ya, so minggu lepas kita belajar hukum Boyle. Apa formula hukum Boyle? Formula dia apa? B1, B1 sama dengan B1, P2. B1 sama dengan P2, B2. Okey, so ni formula dia. Okey, ni dia kata apa? Dia kata contoh 11, dia kata suatu turus udara terperangkap di dalam tiub kapilari oleh turus merkuri yang ditunjukkan dalam rajah 4.32A. Mana 4.32A? Ni rajah dia. So ni kita panggil tiub kapilari Okey, kat mana dia punya turus udara? So tengok kat sini ni. So yang ni udara yang terperangkap udara yang terperangkap. Kat sinilah udara terperangkap dia. Atas ni apa? Atas ni mercury. Kalau gambar rajah B, udara terperangkap dia yang inilah. Ni udara terperangkap dia. Okey. Yang merah tu mercury. Lepas tu yang rajah C, udara terperangkap dia ni. Ni udara terperangkap dia. Cikgu buatkan hijau ni. Okey. So dia kata apa udara? Dia kata suatu turus udara terperangkap dalam tiub kapilari oleh turus merkuri. Okey, dia kata panjang turus merkuri dan turus udara dalam tiub kapilari apabila tiub itu ditegakkan dengan hujungnya terbuka ke atas adalah masing-masing 3 cm dan 12 cm. Maksudnya apa ni? Maksudnya kalau gambar rajah A, turus udara yang terperangkap, ketinggian turus dia adalah 12 cm. Udara yang terperangkap ni turus dia ketinggiannya 12 cm. Yang merkuri pula, dia punya turus merkuri ni ketinggian dia 3 cm. Bukan ketinggian, panjang panjang. Ni panjang turus udara terperangkap, ini panjang turus merkuri. Turus tu apa? Turus tu macam ni lah, macam apa? Bahagian udara terperangkap turus. Tahu turus tu apa? Faham ke turus ni apa? Okey. Lepas tu dia kata apa pula? Ni kalau tiub kapilari yang ditegakkan okey. Okey. Kemudian dia kata jika betul lah yang ditegakkan. So yang ni tiub kapilari yang ditegakkan lah. Kalau macam ni tiub kapilari yang diterbalikkan, yang ditelangkupkan. Kalau macam ni tiub kapilari yang kita letak secara mendatar. Kalau macam ni ditegakkan. Okey. Lepas tu dia kata tekanan atmosfera ialah 75 cm mercury. Kamu tahu kan Hg tu apa? Hg apa Hg? Hg adalah simbol untuk mercury. Kalau kamu tengok jadual berkala, mercury simbol dia Hg. So cara nak baca adalah 75 cm mercury. Ada yang cakap 75 cm Hg pun boleh juga. Okey. Kan cikgu hari tu cikgu kata tekanan atmosfera di aras laut. Contohnya macam kita lah kan berada di aras laut. Berapa tekanan atmosfera kalau unit Pascal? Siapa ingat? Kita ada 3 jenis. 100,000. Ya, 100,000 Pascal. Kalau dalam unit meter air? Siapa ingat? 10 meter air. Ya, 10 meter air. Kalau sentimeter merkuri. Last week cikgu cakap unit apa ni? Tekanan atmosfera untuk unit sentimeter merkuri berapa? Cikgu cakap 76 kan? 75. 75.
cikgu cakap 76 hari tu. Okey, tapi dalam soalan ni dia bagi 75. So tak kisahlah 75 ke 76 ke dekat-dekat. So ikutlah soalan dia nak yang mana. Kalau dia kata dia nak yang 75, kamu ikutlah 75. Okey. Okey, next. Lepas dia kata hitungkan panjang turus udara apabila tiup ditegakkan dengan hujungnya terbuka ke bawah. Oh, maksudnya hujung yang terbuka. Maksudnya inilah. Dia suruh kamu kira panjang turus udara. Berapa panjang turus udara kat sini? Berapa panjang turus udara yang Y ni jika tiup ni ditegakkan dengan apa? Ditegakkan dengan hujungnya terbuka kat bawah. Hujung dia terbuka kat bawah ni. Tadi hujungnya terbuka kat atas. Ni hujung dia terbuka kat bawah. So berapa turus udara panjang dia. Jadi kita boleh buat pakai formula hukum Boyd. P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, P1 V1 ni kita buat untuk A. Okey, kita buat untuk A. Tiup kapilari A ni. Lepas tu P2 V2 kita buat untuk tiup kapilari B. Okey, P apa P? P adalah Tekanan gas. tekanan gas kan, pressure kan. Tekanan. V apa V? Volume. Volume. Isi padu. Isi padu. Okey, isi padu. So dalam sini tekanan gas, tekanan udara yang terperangkap ni lah. Kan ada udara terperangkap kat sini. Yang tadi hijau ni kan. So kat sini ada udara terperangkap. Jadi dia adalah tekanan udara yang terperangkap dia. Dan juga adalah isi padu udara yang terperangkap tu. Okey, macam mana kita nak kira tekanan udara yang terperangkap kat bawah ni? Macam nak kira tekanan udara yang terperangkap kat bawah tu? Okey, macam mana? Caranya adalah, kamu nak kira kan tekanan udara yang terperangkap kat bawah ni kan. Okey, kamu tengok bawah ni udara terperangkap. Udara yang terperangkap ni telah ditekan oleh atas dia apa? Atas dia of course lah ada atmosfera kan. Okey, dah lah atmosfera ni tekan yang bawah ni. Lepas tu atas dia ada apa? Selain daripada atmosfera, atas udara terperangkap ni ada juga yang color merah ni apa? Ya, Mercury. Mercury. Maksudnya udara terperangkap yang kat bawah ni telah ditekan oleh mercury dan juga telah ditekan oleh atmosfera. Dia telah ditekan. So mengalamilah tekanan. Jadi tekanan udara terperangkap tu nak kira berapa tekanan yang dihadapi oleh udara terperangkap ni adalah kamu buatlah tekanan atmosfera tambah dengan tekanan turus merkuri tu. Tekanan turus merkuri. So macam mana nak kira? Okay, tekanan atmosfera berapa? Dia suruh guna yang berapa tadi? Tekanan atmosfera. Dia suruh guna ni kan. 75 cm merkuri. So kamu buatlah 75 cm merkuri tambah dengan tekanan turus merkuri. Ni turus merkuri yang color merah ni. So berapa dia punya ni? Panjang dia 3 cm kan. Jadi tambahlah dengan 3 cm merkuri. 3 cm dia punya panjang dia. Lepas tu dia merkuri kan. Simbol dia Hg. So 3 cm merkuri lah. Jadi berapa jumlah tekanan yang dihadapi oleh udara terperangkap ni? Respon. Hello. 78. Ya, 78 cm merkuri. Macam itulah kita nak kira ni tekanan udara yang terperangkap kat bawah ni. Kita buat tekanan atmosfera. Semua orang tahu kan 75 cm merkuri. Tengok soalan kan dia suruh guna yang 75 cm merkuri tambah dengan turus merkuri yang kat atas dia iaitu 3 cm. Kurang ni. So 3 cm merkuri. Jadi jumlah dia 78 cm merkuri. Okey. Ni untuk tiup kapilari A. Jap.
Okey, next. Tiup kapilari untuk B pula. Okey, untuk B. Untuk B. So kali ni udara terperangkap dia dekat atas tau. Tadi dekat bawah. Kalau kat bawah dia telah ditekan oleh merkuri dan juga atmosfera. Tapi kalau udara terperangkap yang kat atas, dia telah ditekan ke? Adakah benda yang menekan dia? Kalau udara Tak ada. kan? Tak ada yang menekan dia kan? So kalau tak ada yang menekan dia, kita buat operasi. Kalau tadi tambah, yang ni kita buat operasi apa? Tolak. Ya, tolak. So 75 cm merkuri tolak dengan 3 cm merkuri. So jadilah apa 75 tolak 3? 72. Ya, 72. 72 cm merkuri. So itulah tekanan udara terperangkap yang di bahagian atas. Sebab tak ada siapa yang tekan dia, jadi kita buat operasi tolak. Okey, kalau macam ni, tiup kapilari C lah. Udara terperangkap dia buat macam style melintang macam ni kat mendatar. Kalau mendatar macam ni, dia tak ditekan. Okey. Tapi dia punya tekanan udara yang terperangkap itu sama dengan tekanan atmosfera. Okey, kalau yang melintang dia punya ni langsung tak payah kira lah. Maksudnya tekanan udara terperangkap dia sama dengan tekanan atmosfera. So kalau tekanan atmosfera 75 cm merkuri, jadi tekanan udara yang terperangkap pun 75 cm merkuri juga. Okey? Ini boleh faham ini? Boleh. Boleh. So untuk C, tekanan udara yang terperangkap adalah 75 cm merkuri juga. Okey, so bila dah kira tekanan udara yang terperangkap, kita bolehlah masuk formula ni, hukum Boyle. P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, sekejap. Okey. Sekejap, mana whiteboard. Barang handout tu dah sampai ke? Ada yang dah dapat? Yang cikgu post tu? Belum. Cikgu post tu Isnin petang pukul 6. Lepas tu dah dapat post biasa je So tak adalah laju sangat. Jadi mungkin dalam masa seminggu kot baru sampai. Okey. Jadi tadi formula nak pakai P1 V1 sama dengan P2 V2. So P1 V1 kita buatlah untuk tiup kapilari A. P2 V2 kita buatlah untuk tiup kapilari B. Ni A, B ni kan. Mana ni? Okey, jadi kita masukkan dalam formula. Tekanan udara terperangkap yang ni. Berapa tadi kita kira tadi? Yang untuk tiup kapilari A ni. Tekanan udara yang terperangkap ni. 78. 78 kan? So kita masuk dalam formula ni 78 cm merkuri. Lepas tu isi padu udara yang terperangkap. Tengok udara yang terperangkap. Okey, sekejap padam sekejap. Okey, kamu tengok udara yang terperangkap ni. Okey, udara yang kita buat hijau ni. Udara yang terperangkap ni dia ada isi padu dia. Kamu nampak tak bentuk dia macam bentuk apa? Macam bentuk Silinder. Ya, macam bentuk silinder. So kalau nak kira isi padu silinder, apa formula dia? Isi padu silinder. Siapa ingat? 1/2. 1/2 bukan. Isi padu silinder. Silinder dia ada bulatan. So kalau bulatan, luas bulatan apa formula luas bulatan? Pi J kuasa 2. Ya, pi J kuasa 2. Itu luas bulatan. So silinder dia ada tinggi. Jadi isi padu silinder apa formula dia? Pi J kuasa 2 T tinggi. Ya, pi J kuasa 2 T. Okey, luas bulatan darab dengan tinggi. So jadilah pi J kuasa 2 T. Jadi kat sini pi J kuasa 2 tu
pi J kuasa 2 tu luas kan, luas bulatan. So luas cikgu buatlah area area macam tu. Cikgu buat simbol A. Area, lepas tu tinggi dia berapa ni ha? Tinggi turus udara ni berapa tinggi dia? 12. 12. 12 kan? 12. So jadilah 12 apa? A12 ya. A12 cikgu buatlah 12A, okey? Cikgu buatlah 12A. Jadi isi padu udara yang terperangkap adalah 12A. Cikgu tak masukkan nilai pi ya. Nilai pi ni. Lepas tu J pun cikgu tak masuk sebab kita mana nak tahu kan dia punya jejari dia. Dia tak bagi pun jejari dia. So kamu angkatlah pi J kuasa 2 tu adalah luas. Area A. So A yang penting ni tinggi dia. Tinggi dia 12. So 12A. So masuk dalam formula kat sini 12A. Okay, next. Untuk tiup kapilari B pula. Okay, tiup kapilari B. Tadi kan kita dah kira dah untuk B. Berapa tekanan udara yang terperangkap untuk tiup kapilari B ni? 72. 72 kan. So kamu masuk kat sini. Tekanan dia 72 cm3. Sekejap, bolehkah cikgu besarkan benda ni? Okey. 72 cm3. Tu tekanan udara yang terperangkap dalam tiup B. Lepas tu V dia isi padu udara yang terperangkap. Ini yang kena cari kan. Isi padu udara yang terperangkap. Pi J kuasa 2T. Dia, pi J kuasa 2 tu A. Tinggi tu yang tak tahu. Dia suruh cari tinggi dia. Tinggi dia apa dalam ni? Y So nak kena cari Y. So kat sini kau masukkan Y. Tinggi dia Y. YA. YA. Okey, so kita pun boleh dah kira. Macam nak kira ni? Nak dapatkan Y ni. Kalau kamu ni kan, maksudnya apa? Macam nak buat ni? Darab lepas tu bagi. Ya, apa darab apa? YA sama dengan 78 darab 12. ya, darab dengan 12A. Lepas tu bahagi dengan 72. Ya, betul. Okey, tekan kalkulator. Dapat berapa? 78 darab 12 bahagi 72. Berapa? 13. 13 kan? Ni boleh potong. So 13A So YA. Jadi Y ni adalah 13. Okey. So nilai Y ialah 13. So dapatlah apa ni? Turus udara Y ni 13. 13. Faham ke ni? Faham. Macam itulah. Okay. Okay, next. Ni pula. Apa ni? Okay, Y dah settle. Okay, next dia nak cari X pula. X. Okay, berapa tinggi turus udara X? So, sama juga. Kita akan pakai formula P1 V1 hukum Boyle kan. P1 V1 sama dengan P2 V2. So kita buatlah P1 V1 tu kamu nak cari yang ni kan. Tiup kapilari untuk C. Okey, kita buat C. Yang P2 V2 kamu nak mana? A ke B? Mana-mana pun boleh. Pilihlah mana-mana. Mana kamu nak? Nak A. Okey, nak A. Eloklah kita ambil A ya. Kalau kamu ambil B, kalau misalnya jawapan B kamu tu betul tak apa, 13. Tapi kalau kamu punya jawapan B tu, kamu kira salah, dah jadi salah kan. So kalau B dah salah, nanti C pun salah juga. So nak selamat kita ambil yang A ni yang confirm dalam soalan tu memang dia dah bagi betul. Tu cara nak selamat lah. Okey, jadi pressure, tekanan udara terperangkap untuk C berapa tadi? Mana tadi? Berapa? 75. 75. Ya. So masuk 75 cm3. Lepas tu volume dia. Mana tadi? Okay, volume dia dia tak bagi kan, dia bagi X. So pada kuasa 2 tu buatlah A
tinggi je tak tahu kan X. So XA lah. X. Apa tiba ni? XA. Tinggi X tak tahu. Okey, A itu area kan, luas. Luas pada luas bulatan kan, luas pada kuasa 2. Okey, ni P2. P2 tadi berapa tekanan udara terperangkap? Allah. Sini kat jadi ni. Berapa tadi A? Tekanan udara terperangkap dia. 78. Okey, 78. So 78 cm3. Lepas tu volume isi padu udara terperangkap berapa? 12. Ya, 12 kan. Saya dah kira kan. Ni A tinggi 12. So 12A. So kat sini 12A. So nak kira X tinggi X ni jadi XA sama dengan 78 cm3 darab dengan 12A bahagi 75 cm3. Dapat berapa? Kira 12.48A. Oh, ada point-point Sekejap. 12.48. Ya, okey, 12.48 ni potong-potong A kan. So ni XA sama dengan 12.48A. Jadi X adalah nilai dia adalah 12. Mana ni? X dia adalah 12.48. So dapatlah nilai X 12.48. Apa unit dia? Unit dia ni? Sentimeter. Ya, sentimeter merkuri. So nilai X 12.48 sentimeter. Sentimeter merkuri pula. Apa tadi? Sentimeter je lah. Nilai X 12.48 sentimeter. Okey. Yang tadi tu yang Y tadi tu 13 kan. So buatlah 13 sentimeter sentimeter, unit sentimeter. Untuk X 12.48 unit dia sentimeter. Okey. Dah faham ni? Boleh ke? Okey, next. Mana ke tadi? Kita pergi hukum lain pula. Okey, yang ni. Okey, ni ada Pythagoras. So dalam ni mestilah udara kan. Lepas, okey, yang ini tak ada Bunsen burner, tapi yang ni ada Bunsen burner, iaitu penunu Bunsen. Dia panaskan. So kalau dia panaskan, dia ada libatkan apa ni? Dia libatkan suhu. So yang melibatkan suhu ni kita panggil hukum Charles. Okey, hukum Charles. So hukum Charles formula dia adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini formula untuk hukum Charles. So V tu apa V? Isi padu. Ya, V isi padu. Kalau T besar apa? Siapa tahu T simbol apa? Oh. T temperature. So suhu. Okay, simbol untuk suhu. Tapi dia bukan suhu darjah Celsius Dia suhu yang unit dia yang pakai Kelvin. Pakai Kelvin punya. So kita panggil dia suhu mutlak nama dia, okey? Suhu mutlak. Suhu mutlak. Okey, macam mana nak buat dia punya definisi maksud hukum Charles? Okey. So kamu kita tahulah hubungan dia. Okay, sekarang ni apa hubungan antara volume isi padu dengan suhu mutlak Apa hubungan dia? Berkadar langsung ke berkadar songsang? Berkadar langsung. Ya, berkadar langsung. Maksudnya kamu akan dapat macam ni kan. V1 sama dengan V2 T2. Lepas tu ni yang ni bawa ni atas T1 kan. So hubungan V1 dengan T1 hubungan antara V1 dengan T1 adalah berkadar langsung. Okey, berkadar langsung. So nak tengok hubungan dia mesti
Satu sebelah sini, satu sebelah sini tau. Baru boleh tengok hubungan. So satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Kalau B1, T dia mesti T1 lah. Jangan ambil yang T2 pula. Faham ke? Boleh? Boleh. Okey, so macam mana nak buat ayat dia? Dia sama juga macam hukum boy. Cuma kamu tukar sikit je. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Hukum boy, siapa ingat? Apa dia punya definisi dia? Seorang bagi tahu cikgu. Hukum boy. Hukum boy menyatakan Bagi suatu gas yang jisimnya tetap, tekanan gas berkadar songsang dengan isi padu gas jika isi padu gas tetap. okey. Hukum boy menyatakan bagi suatu gas yang berjisim tetap, okey, yang berjisim tetap, dia punya tekanan gas berkadar songsang Betul kan? Berkadar songsang. Berkadar songsang dengan isi padu gas jika suhu tetap. Okey, ni hukum boy. Okey, kalau hukum Charles sama je ayat dia, tukar sikit je. Siapa boleh bagi cikgu? Hukum Charles. Dah tahu kan hubungan hukum Charles? Hukum Charles menyatakan bagi suatu gas yang berjisim tetap, okey, dia punya apa? Apa hubungan dia tadi? Isi padu dia apa? Isi padu gas Kadar songsang. Kadar terus. Langsung. isi padu gas berkadar langsung ataupun kamu nak sebut berkadar terus pun boleh juga. Samalah berkadar langsung, berkadar terus. Berkadar langsung dengan apa ni? Tekanan. Ni hubungan ni, volume Suhu. dengan temperature ni. Inilah hukum Charles. Suhu. Berkadar langsung dengan suhu, tapi kita panggil suhu mutlak. Suhu mutlak. Suhu mutlak, isi padu gas berkadar langsung dengan suhu mutlak jika okey, apa yang tetap? Kalau tadi hukum boy jika suhu tetap. Kalau hukum Charles agak-agak apa yang tetap? Isi padu. Isi padu ni memang dah dalam formula kan. Kamu akan kira nanti kan. B ni isi padu. Tekanan tetap. Ya, jika tekanan tetap. Okey, jika tekanan tetap. Dia main dengan ni je hukum gas ni. Hukum gas dia main dengan tekanan. Lepas tu dia main dengan isi padu. Lepas tu dia main dengan suhu. Antara tiga ni je. So kalau misalnya formula tu P1 V1 sama dengan P2 V2 kan. Tekanan dengan isi padu. So yang tetap ni suhu. Tapi kalau misalnya hukum Charles, formula dia apa? Isi padu dengan suhu. So yang tetap ni apa? Tekanan. Faham tak? Faham? Boleh. Okey, boleh. Okey. So inilah definisi maksud hukum Charles. Okey, hukum Charles menyatakan bagi suatu gas yang berjisim tetap, isi padu gas berkadar langsung dengan suhu mutlak jika tekanan tetap. Okey, jadi dia punya graf, cikgu dah sampai sini tak? Okey. Disebabkan isi padu ni berkadar langsung dengan suhu mutlak. Okey. So graf dia kamu akan dapat macam ni lah. Okay, ni isi padu dan V. V isi padu. T tu apa? T tu suhu mutlak. Jadi dia kata berkadar langsung kan. So berkadar langsung sebab tu graf dia start daripada kosong. Okay. Faham? So isi padu berkadar langsung dengan suhu mutlak. Ni graf dia. Okay. Yang ni abaikan Yang ni. Yang 273 tu abaikan. Okay, ni kalau graf yang suhu mutlak. Kalau graf yang suhu darjah Celsius, graf dia tak dapat berkadar langsung. Dia akan dapat graf macam ni. Ni apa nama dia ni? Respon. Ni apa hubungan graf ni kalau macam ni? Kalau dia tak start daripada kosong, dia start daripada atas ni.
Sebenarnya sambungan dia kat bawah ni kan. Tapi dia kat atas ni. Kita panggil apa ni hubungan graf macam ni? Berkala terus. Bukan. Berkadar terus tu berkadar langsung. Sama lah yang ni. Yang kosong ni. Yang start daripada kosong. Kalau dia tak start daripada kosong, kita panggil apa? Tak ingat dah. Jenis graf. Kita dah belajar banyak kan jenis graf. Bertambah. Bertambah apa? Bertambah secara linear. Ya, bertambah secara linear. Kalau graf dia tak start daripada kosong sini, dia kat atas ni kan. Paksi Y dia kat belah atas ni, kita panggil bertambah secara linear. Okey, macam mana boleh dapat graf yang bertambah secara linear? Dia buat macam ni. Okey, kejap Aku apa lah ni? 12, 11. Okey. Contohlah. Contohlah kalau cikgu ada suhu 20 darjah Celsius kan. Kalau cikgu nak tukar ke suhu mutlak iaitu unit Kelvin. Okey, macam mana cikgu nak buat kalau nak tukar ke unit Kelvin? Cikgu akan, dia mesti tambah. Okey, kamu kena buat operasi tambah. Nak tambah apa? Kamu kena tambah 273. Okey, cuba buat. 20 tambah 273 berapa? Berapa? 20 tambah 273? 293. 293. 293. Kamu kena hafal tau. Nilai 273 ni sebab ni dalam formula dia nak suhu Kelvin. Dalam soalan dia tak bagi suhu Kelvin kan. Dalam soalan dia akan bagi dalam unit darjah Celsius. So kamu kena sendiri tukar kepada Kelvin. So kena hafal lah, kena tambah 273. Tapi kalau nanti mesti ada budak confuse kan. Dia terbuat tambah 237. Pun ada juga kan budak yang selalu careless macam ni. So kena ingat 273. Okey, tu kalau nak tukar kepada Kelvin. Kalau misalnya 50 darjah Celsius tukar kepada Kelvin, berapa? Tukarkan kepada Kelvin. 3, 2. Tambah 50 tambah 273. Okey, 3, 2, 3 dapat Kelvin. Okey. Okey, sekarang ni kalau misalnya daripada Kelvin ni, cikgu nak tukar kepada darjah Celsius pula. Dah dapat Kelvin, tukar darjah Celsius pula. Okey, agak-agak kita buat operasi apa? Kita buat tolak 273. So 293 tolak 273 dapatlah 20 darjah Celsius kan. Kalau ini tukar kepada ni 323 tu pula, 323 Kelvin tolak 273 dapatlah 50 darjah Celsius. Maksudnya kalau Kelvin ke darjah Celsius kamu tolak. Sekarang ni kalau cikgu ada graf yang macam ni, kosong Kelvin, ini kosong kan. Ni graf Kelvin. Suhu yang unit dia Kelvin ni kosong. Okey, kalau kosong Kelvin cikgu nak tukar ke darjah Celsius. Macam mana cikgu nak buat? Kosong Kelvin nak tukar ke darjah Celsius. Macam mana? Tolak 273. Tolak 273. So kamu akan dapat negatif 273 darjah Celsius. Sebab itulah kalau graf yang pakai suhu darjah Celsius ni kan, yang pakai suhu darjah Celsius ni, dia punya graf dia start daripada negatif. Ni negatif 273 darjah Celsius. So bila start daripada sini, sebab itulah graf dia dapat macam ni. Okey, dapatlah tu yang dapat bertambah secara linear. Okey. Kenapa ni? Sebab itulah dapat graf, kalau darjah Celsius dapat graf bertambah secara linear sebab dia start daripada negatif 273 ni. Faham? Faham? Faham. So ada dua jenis graf yang kamu kena tahu untuk hukum Charles. Kalau Kelvin, unit Kelvin, graf dia berkadar langsung ataupun berkadar terus. Okay, start daripada kosong. Kalau graf dia unit darjah Celsius, maksudnya kosong Kelvin tolak 273 dapat negatif 273 darjah Celsius. So start daripada sinilah. So kamu akan dapat graf bertambah secara linear. Untuk graf yang unit dia pakai darjah Celsius. Ni simbol untuk suhu yang darjah Celsius. Yang ni simbol untuk suhu yang unit dia Kelvin. So boleh faham tak dua jenis graf ni? Boleh? Boleh? Boleh.
Boleh. Okay, next. Okay, macam mana nak buat eksperimen hukum Charles? Yang formula dia apa? V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Okay, dia pakai tiup kapilari. Macam ni dia pakai tiup kapilari. Ni nama dia tiup kapilari. Lepas tu dia letak yang color biru tu, dia letak asid sulfurik pekat. So bawah asid sulfurik pekat ni, ni tempat ni lah udara terperangkap. Dia ada udara terperangkap. So ni sepatutnya kena buat ni eksperimen ni. Tapi tak apalah kan. Tengok je lah. Okay. So udara terperangkap dia yang mana ni? Yang atas ke yang bawah ni? Respon. Yang biru tu apa? Yang biru tu Yang asid. bawah. Ya, yang bawah. Yang biru tu adalah asid sulfurik pekat. Okay. So udara terperangkap yang bawah lah, yang warna merah ni. Okey, lepas tu kita akan letak dalam air. Lepas tu kita ada termometer nak tengok suhu. Kita nak tengok suhu, kita panaskan guna ni lah, penuh Bunsen. Okey. Agak-agak kan kalau kita panaskan suhu dia sampai suhu tinggi, turus udara ni mengembang ke mengecut? Respon. Mengembang. Dia mengembang kan sebab panas. So bila panas, turus udara tu mengembang. Bila mengembang dia akan tolak ke atas tau. Dia akan mengembang ke atas. So nanti jadi makin lama makin dia mengembang ke atas. Nanti asid sulfurik tu dia akan tolak lah asid sulfurik tu ke atas. So contohnya ni asid sulfurik dia kan. Dia makin lama makin tolak asid sulfurik. Sebab dia mengembang. So boleh bayang tak eksperimen ni? Boleh? Boleh. Okey. Lepas tu okey, sekejap Okey, contohnya dia kata suatu turus udara diperangkap dalam satu tiup kapilari oleh turus merkuri yang pendek seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.39. Okey. Panjang turus udara yang terperangkap dalam tiup kapilari ialah 24 cm pada suhu 15 darjah Celsius. Suhu 15 darjah Celsius, panjang turus udara dia 24. So kalau suhu 87 darjah Celsius